Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan pengarah dan semua kaki tangan Hospital Sultan Ismail Petra Kuala Krai, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 27 hari bulan Mac 2022 bersamaan dengan 24 Syaban 1443, bermakna kita sudah berada di ambang Ramadan yang sangat dekat dengan kita. Hanya seminggu saja lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Maka perbincangan yang diberi untuk kita bincang kepada kali ini iaitulah nafas baru diet sehat Ramadan. Ramadan tidak menyihatkan orang kecuali orang itu sendiri nak jadi sihat, insya-Allah. Sama juga dengan orang pergi Mekah. Dia panggil Mekah ni tanah suci. Dia ingat bila sampai Mekah tu jadi baik otomatik. Saya kata Mekah ni bukannya otomatik. Macam kita kat rumah kita ada mesin basuh. Kita ada alat mesin basuh otomatik, hak paling comel sekali. Keluar sekali dengan lipat kain dah. Nah, ada kau mesin basuh hak boleh lipat selalu? Ada. Belum ada teknologi lagi. InsyaAllah kita tunggulah. Kalau tidak suka ya, buat muslimat ada. Beli mesin, saya pakai sudah ya. Kira sekali dengan gosok ada. Maknanya kita kata itu adalah merupakan bekas untuk kita menjadi manusia yang baik. Jadi bila kita kata nafas baru menjelang Ramadan, biasanya tajuk ini kita kempen kepada masyarakat, iaitulah tentang rokok dan juga bagaimana kita nak meninggalkan tabiat yang buruk itu yang telah menjadi satu barah dalam masyarakat. Perjuangan yang lama, para ulama juga bergabung dengan ahli-ahli kesihatan dalam masalah bagaimana kita nak motivasi masyarakat. Dari sudut kesihatan, ahli-ahli perubatan dari sudut kesihatan kita bercakap. Para asatizah, para pendakwah dari sudut kita bercakap dari sudut hukum ataupun fatwa yang telah dikeluarkan oleh para ulama Islam. Maka inilah yang dipanggil peluang yang besar, sebab bila kita dapat satu peluang, itulah kita kena ambil. Kata orang bahasa Arab kata, peluang itu kadang-kadang tidak berulang. Al-fursah qad la tatakarrar. Itu bahasa Arab kata. Peluang ada kalanya tidak berulang. Dia mari sekali, kita tak ambil saja. Jadi kita anggaplah Ramadan yang akan datang ini adalah satu peluang yang cukup keemasan, yang cukup baik untuk kita mengambil peluang ini, melakukan perubahan dalam diri kita. Kata orang kalau tidak berubah di bulan Ramadan, bila lagi kita nak berubah? Masa tu. Bila kita pergi Mekah, kalau kita tak buat perubahan di sana, bila kita nak berubah? Manusia, orang-orang yang sakit, waktu kita sihat mungkin kita tak sedar. Kita tak apa ingat. Tapi bila kita sakit, takkanlah kita nak lupa lagi. Orang panggil lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah peluang untuk kita insaf dan kita sedar. Jadi para peserta sekalian, kita letak di bawah satu tajuk Ramadan dan perubahan. Makna ini satu peluang yang baik bagi kita mengambil langkah untuk berubah menjadi manusia yang baik. Di saat semua orang baik, peluang Allah Ta'ala beri kepada kita ini adalah peluang yang sangat baik. Kita pun tidak tahu, kita duduk di hospital ni hari-hari kita tengok kematian yang berlaku depan mata kita. Mati, orang mati sakit, orang yang tak sakit pun mati. Sebagaimana yang duduk di bahagian kecemasan lebih teruk, marinya orang yang muda-muda yang memang tak sakit pun, baru sudah makan, keluar daripada kedai makan, aksiden. Sampai kepada kita, sama ada sudah jadi mayat atau menghampiri mayat.
Ini itulah yang kata dalam para ulama dalam asar mengatakan kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan. Kematian menjadi peringatan, menjadi pengajaran. Kita tengok, kita ambil pengajaran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kepada kita satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan turunnya Al-Quran. Jadi kita faham sekarang ni Ramadan adalah merupakan bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun permulaan dia di bulan Ramadan. Bermakna Nabi SAW dengan Ramadan itu sangat dekat. Sebab apa dekat? Kerana tarikh pertabalan. Jadi Nabi bila? Pada bulan Ramadan apabila turunnya Al-Quran kali yang pertama. Kali yang pertama. Bila ke Quran itu turun? Jawabnya pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar duduk di mana? Duduk di bulan Ramadan. Sekarang ni kita tengok 3. Ramadan, bulan yang baik. Al-Quran turun, Al-Quran kitab Allah Ta'ala yang paling baik. Diturunkan kepada Nabi SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursali, Nabi yang paling utama. Maka disitulah para ulama buat istinbat, semua yang berkait dengan Al-Quran jadi mulia. Malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Al-Quran kitab yang paling mulia. Malaikat yang turunkan Al-Quran, nama dia Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran, yang menjadi ketua malaikat. Maka kalau kita nak jadi manusia yang mulia, kita juga kena mendampingi Al-Quran. Jadi peluang yang ada di hadapan kita ni para jemaah sekalian, iaitulah bagaimana kita nak jadi Ahlul Quran. Kita ni kadang-kadang jangan duk mikir Quran tu macam jadi satu kelab ya. Kelab Al-Quran. Oh, saya dah daftar kelab Al-Quran dah tu. Habis? Oh, jadi ahli lah. Kita kata Ahlul Quran itu iaitulah orang yang memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dan memahami makna Al-Quran dan isikan serta beramal dengan dia, barulah dia panggil Ahlu Al-Quran. Kalau setakat nak jadi kelab Quran, itu bagus. Tidak kata tidak bagus, sebab bila kita jadi Ahlu kelab Al-Quran, bermakna sekurang-kurangnya kita baca, kita beramal, kita akan masuk tadarus dan macam-macam lagi program yang akan diatur kepada kita. Kita kata ini satu perkara yang cukup baik. Maka Allah Ta'ala sebut Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturun padanya Al-Quran. Maka kalau kita turun je Quran pada bulan Ramadan, tapi kita pula tak turun kepada kita, bermakna kita tidak letak agenda dalam hidup kita untuk bersama dengan Quran, kita mengatakan ini satu kerugian yang cukup besar. Kerugian yang cukup besar. Di dalam kata-kata motivasi yang dibuat oleh para ahli-ahli bijak pandai, dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, kalau satu benda tu nak suruh jadi, kita kena beri masa untuk Al-Quran. Kita kena peruntukkan masa untuk Al-Quran. Hari ni aku nak baca 1 juzuk. InsyaAllah terlaksana. Oh, hari ni hari cuti. 2 juzuk. Jadi. InsyaAllah. Tapi kalau kita kata, nanti kalau ada masa aku baca Quran. Kita kata tak ada masa apabila. Begitulah suasana kita hidup hari ini. Kalau kita kata ada masa aku baca Quran, tapi tak ada masa. Itu tidak betul. Yang betulnya kita peruntukkan masa untuk baca Quran. Barulah masa itu ada. Kalau tidak sampai ketua berkata orang masa tidak akan ada. Sebab apa tak ada? Sebab kita tidak peruntukkan masa untuk baca Al-Quran. Baik, fungsi Al-Quran kepada kita, Allah Ta'ala sebut di sini hudan linnas. Al-Quran itu menjadi petunjuk pada manusia. Petunjuk tak petunjuk. Kalau kita tak baca dia, kita tak faham dia, kita tak tahu apa. Kerana itu para ulama membuat bandingan Al-Quran. Al-Quran ini ibarat seperti buah kurma. Al-Quran seperti buah kurma. Hari ini orang duk kempen. Nak buka puasa, Ramadan datang, kurma ajwah. Kita pun heran juga. Tapi itu bahasa peniaga.
Kita kata tak ada juga dalam riwayat yang sahih bahawa Nabi SAW bila nak buka puasa, dia makan ajwah. Tak timbul masalah. Tuan-tuan dan puan-puan beli je kurma mana yang orang jual, yang RM20 sekilo, RM30 sekilo kita beli. Jadilah tu. Tak semesti beli ajwah yang orang jual sampai RM150 sekilo. Kita nak makan pun sayang. Oh, mahal ni. Kira-kira RM150 sekilo, RM2 sebiji. Buat buka puasa sebiji cukup lah. Jadi kita kena ingat. Nabi SAW, dia berbuka puasa dengan rutab. Rutab ni kalau kita pergi sekarang ni, musim ada peti, sampai je rutab tempat kita. Yang ditangkai tu. Kerana hak separuh masak tu, itu dia panggil rutab. Yang lembek tu, yang belum dikering, dijemur, itu nama rutab. Kalau tak ada rutab, Nabi SAW dia makan tamar. Tamar tu terutama yang kering. Dan dia tak sebut pun tamar ajwah ke tamar apa. Jangan terpedaya dengan peniaga. Kalau ada jual tamar sini. Kalau ada tak sih? Kalau ada patut dia jumpa dalam depan ni. Bui sekotak dulu baru kita kempen. Allah silap. Jadi maknanya kita nak bagi tahu, nak beri kepahaman kepada masyarakat, jangan terpedaya dengan kempen-kempen dalam TikTok tu. Ingat Ramadan, ingat ajwah. Tidak ada. Bahkan ajwah tu satu kurma yang dijadikan ubat. Nabi sebut man tasabbaha. Siapa dia makan 7 biji pagi ajwah, ajwah yang ori, yang asli, yang tumbuh di Madinah tu, insya-Allah dia tidak terkesan racun dan sihir. Itu jelas. Cuma kita nak pastikan ajwah tu sahih tak sahih, payah juga tu. Orang duk tanya saya, ustaz, macam mana kita nak pasti sahih? Kata gini, memakai ajwah patut tek racun sikit. Kalau siapa kau emergency tu, mana ajwah tak jadi. Tapi jangan buat lagi tu. Tu ayat gurau itu. Memang ada orang ambil serius sungguh. Atau wah kita dah. Pak kepala polis lah kita. Ini ustaz semua makan racun pula. Jangan. Baik. Makna Rasulullah SAW ibarat kata tadi, Quran seperti buah kurma. Kita belilah kurma yang mahal mana sekalipun, ajwah RM150, dia tak bang. Dia bukan macam bunga ros, bunga kita beli bunga melor ke bunga apa letak dalam beg, bang. Tapi kalau beli ajwah, tak ada bang. Buka beg sama ya dengan tutup beg. Bila kita akan terasa kemanisan apabila kita makan. Bila kita kunyah dia baru kita terasa oh sedapnya. Baru kita tak. Jadi Quran sama juga. Kalau tuan-tuan belilah Quran yang 20 dalam satu. Sekarang ni yang paling banyak yang saya jumpa 20 dalam satu. Siap dengan tafsir, sabab nuzul, cerita, macam-macam dia ada. Besar gitu Quran. Kita nak buka pun sayang. Tapi kalau dia beli, disimpan, dia letak dalam almari, kita tak baca, jadi ke tak jadi? Tak jadi juga. Itulah ibarat. Buah kurma tak akan terasa manis selagi kita tidak kunyah dia. Demikian juga Al-Quran tidak menjadi hudan linnas selagi kita tidak berbaca dan memahaminya. Maka para jemaah sekalian, itu yang dikatakan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran di antara fungsi Al-Quran menjadi petunjuk dan pemisah di antara hak dan batil. Baik, surah Al-Baqarah ayat 185. Untuk maklumat para peserta sekalian, ayat ini dia panggil ayat puasa. Ayat puasa bermula daripada 183. 185 dia pergi kepada 187, itu dia panggil ayat puasa. Allah Ta'ala letak setepak ayat puasa. Ayat tentang puasa. Ada pun ayat lain, macam-macam tepat dia ada. Baik, kita pergi kepada tajuk kita ni. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW beritahu, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidati syayatin." Bila masuknya bulan Ramadan, syaitan diikat. Wa maradatul jin nakal diikat. Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka 7 ditutup. Wa futtihat abwabul jannah. Pintu syurga 8 dibuka. Ada orang tanya, kenapa tak seimbang? Langit 7, bumi 7. Tapi kenapa pintu syurga dengan neraka berbeza? Yang ni 8, yang ni 7. Kenapa? Siapa dia boleh jawab? Tak tahu mana. Kita tak buat hadiah hari ni. Kalau tidak boleh bagi hadiah dah. Siapa dia boleh jawab? Kenapa pintu syurga 8, pintu neraka 7? Tak apalah, tak ada hadiah pun. Boleh ilmu. Silakan. Kita ada 3 zon. Zon 1, zon 2, zon 3. Lawai hari ni. Ya.
Bunyi dah nak jawab tu. Sila. Kau nak mikrofon silakan. Alik ni. Bagi je tak apa kalau salah tak kena rendah, tapi kalau betul alhamdulillah boleh ilmu. Jawab dia kata di para ulama tadabbur Al-Quran, dia kata itu menunjukkan luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah kata pintu syurga 8. Pintu neraka 7 ya. Maknanya rahmat lebih luas daripada azab. Dan kunci nak masuk dalam pintu syurga senang je. Mudah ya. Ingat dalam hadis ambil wudu. Nabi sebut dalam hadis siapa dia ambil wudu dengan sempurna, selepas wudu dia baca doa asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah sampai ke akhir. Dibukanya 8 pintu syurga. Nak masuk pintu mana masuk. Baik. Pada malam Ramadan itu yuwayunadi munadin, penyeru akan menyeru pada malam itu, ya bariyal khairi aqbil. Wahai orang yang nak baik, sekarang aku dah tutup pintu neraka. Pintu syurga aku dah buka. Syaitan-syaitan yang nakal sudah ditutup. Yang ada lagi syaitan manusia yang dididik oleh syaitan. Itu kita bimbang. Kita takut bos tidak ada, pengganti pula tolong sambung. Itu yang bimbang. Jangan jadi pengganti. Wa ya baghiyash syari aqsir, wahai orang yang nak buat benda tak baik, berhenti. Maka Nabi kata walillahi utaqa'um minan nar wa zalika kullu lailatin. Allah Taala ada senarai orang yang dibebaskan daripada neraka pada bulan Ramadan ini pada setiap malam. Jadi hadis ini rawahu Tirmizi, mudah-mudahan kita termasuk dalam senarai yang kita dan keluarga kita daripada neraka. Baiklah para jemaah sekalian, antara kelebihan dan keistimewaan Ramadan, apakah kelebih dianya? Iaitu dalam kertas yang kita bagi itu ada 10 perkara. Anak rasa kita tak sempat masa, tuan-tuan boleh baca ataupun saya baca cepat-cepat. Terdapat pada bulan ini Lailatul Qadar. Pada setiap malam tersenarai di sisi Allah Azza wa Jalla nama hamba-hambanya yang bebas daripada neraka. Setiap malam. Dalam hadis Tirmizi kata tadi, wazalika, pada setiap malam. Bau mulut orang berpuasa lebih wangi dari kasturi di sisi Allah. Bagi-bagi di sisi manusia, bau macam tu juga, dia tak bertukar. Para malaikat memohon keampunan untuk orang berpuasa sehingga dia berbuka. Syaitan-syaitan dibelenggu sepanjang bulan Ramadan. Pada setiap malam Ramadan tersenarai nama hamba yang dibebas daripada api neraka. Orang-orang yang berpuasa akan mendapat keampunan pada malam terakhir Ramadan dan senarai bebas sudah awal. Maka di sini kita akan dapat faedah daripada berpuasa itu. Di antara faedah yang kita akan dapat iaitulah berpuasa dari sudut rohani dan jasmani. Dari sudut rohani yang kita nak bincang. Dari sudut jasmani, tuan-tuan lebih alim, lebih pandai daripada para asatizah, para ustaz. Maka kita nampak kaedah berpuasa juga digunakan oleh para doktor untuk mengubati sebahagian penyakit. Seperti masalah kegemukan, masalah orang nak buat. Cuma beza puasa hospital dengan puasa dalam kitab ni, dia puasa siang dan malam. Betul tak? Kita masuk dalam wak ditulis puasa. Dia tak kira siang malam apa puasa ke? Biasanya kalau puasa doktor ni malam. Betul? Sebab nak belah pagi esok. Kita pun kadang-kadang kalau awak nak mari cek darah esok, puasa dulu malam tu. Jadi puasa malam ni rupanya puasa doktor. Puasa kesihatan. Puasa syariat, puasa pada siang hari. Berbeza. Dalam konteks rohani, ia amat berfaedah untuk menjinakkan nafsu yang liar, melatih untuk bersabar, memahami erti kefakiran dan sebagainya. Tapi sekarang ni nampak macam fungsi sebenar Ramadan, puasa itu nampak macam tak apa jadi. Sebab kita dikacau oleh banyak bazar-bazar yang ada di tepi jalan. Jangan marah ke bazar tu. Kalau tak ada bazar, letih pula kitanya dah. Cuma ada setengah orang ni, dia kata bazar tu ada 2 bacaan. Dia ada qiraat juga. Yang pertama dia baca baris atas, bazar Ramadan. Boleh ke baca qiraat yang kedua? Qiraat yang kedua dia baca baris bawah, jadi bazir Ramadan. Ini yang kita bimbang hari ni. Nah, puasa dekat dengan waktu nak buka puasa, pergi beli makanan sampai peringkat tak ada ruang untuk kita nak berehat.
akhir sekali makanan kita terbuang daripada bazar Ramadan jadi bazir Ramadan, makna banyak makanan kita dibuang begitu saja. Baik, kita pergi kepada nafas baru. Maka di sana kita telah terkumpul fatwa semasa mengenai hukum rokok. Hukum rokok dalam masa sekarang ini sudah diputuskan oleh para ulama mengatakan rokok itu haram. Ada ustaz-ustaz hak lama-lama, hak agak klasik sikit, masih lagi berpegang dengan rokok ni makruh. Dia kata tak haram. Dia pegang zaman dulu. Kita kata semua benda tu ada perkembangan. Di peringkat awal, ada khilaf. Ada kata rokok makruh. Sebab tu dia, pasal itulah orang-orang tua zaman dulu, dia tak suka buat masjid, dia suka buat balasah ataupun surau. Ingat tak? Balasah dia buatnya, lantai dia dengan kayu, jarang situ. Sebab di antara maghrib dengan isya tak ada orang kuliah, dia boleh lagi main rokok daun, lepas celah lantai tu. Jadi kalau buat masjid tak boleh buat. Balasah boleh. Itu zaman dia. Tapi setelah berlaku perkembangan, para ulama telah bersidang di sana sini, maka kita dapat mengumpulkan bahawa fatwa-fatwa daripada luar negara, daripada Arab Saudi, daripada Mesir, daripada nama-nama tokoh-tokoh besar dunia, mereka telah memutuskan bahawa setelah dikaji balik, maka daripada makruh telah pun disepakati sebagai haram. Di Malaysia, fatwa dia dulu ada dipanggil Majlis Fatwa Kebangsaan, sekarang ini sudah tidak ada. Dia panggil Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam Malaysia ataupun Muzakarah. Muzakarah Fatwa Kebangsaan pada tahun 95 juga telah memutuskan perkara yang sama dan diikuti oleh negeri-negeri yang sudah tersenarai dalam senarai yang mengatakan perkara itu sudah haram. Kita kata jelaslah kepada kita. Sejarah rokok dan tembakau. Kita cakap sikitlah. Berdasarkan kepada maklumat, tembakau ini tidak dikenali melainkan pada awal kurun yang ke-11 Hijrah. Ekoran daripada itu, ulama-ulama di zaman sebelum itu tidak memperkatakan tentang rokok. Dia tak ada. Mengikut dakwaan setengah pihak, amalan merokok ini berasal dari Amerika dan merebak ke Eropah dalam kurun yang ke-16. Pada awalnya, amalan merokok ini dianggap sebagai salah satu amalan untuk perubatan. Sebab ada lagi sekarang ni pun orang tua-tua, kalau saya cakap dengan orang Arab, dia kata, mu nak tahu faedah rokok? Kata nak tahu. Apa dia? Dia kata di antara faedahnya, orang curi tak masuk rumah. Sedap juga dia. Dan di antara faedah rokok, awet muda, dia tak jadi tua. Kata, berapa dia pakcik lagu ni? Betul kok? Dia kata betul lah, mungkin dia duk batuk malam-malam, orang curi pun tahu tuan rumah ada, tak masuk. Sedap juga dia main. Lepas tu, kenapa dia jadi awet muda tak jadi tua? Dia kata kebanyakannya mati awal. Panjanglah dia punya ceramah, kata sedap juga main bahasa orang tua-tua, dia panggil fawaidud dukhan. Ada satu dia punya syair. Dia buat di antara faedah-faedah dukhan. Kita kata kalau kita bawa hujah ni kawan kampung kita, dia tak setuju. Dia kata tu ayah dia umur 80 tahun tak mati-mati pun. Nak kata mana? Pernah juga kita nak pergi hujah lagu tu tak? Dia kata ada orang tak esok mati awal. Macam-macam dia punya jawapan. Payahlah. Jadi kita jawapan kita pergi kepada kajian-kajian yang dibuat oleh pihak doktor, itu lebih baik. Baik. Setelah amalan merokok ini tersebar, dapat ia memberi banyak kerosakan yang menjejaskan kepada kesihatan, maka daripada majoriti itu, kelompok itulah diambil keputusan bahawa rokok adalah suatu perkara yang haram. Seluruh para doktor dunia telah bersepakat bahawa merokok adalah suatu yang boleh memudaratkan kepada kesihatan. Maka kalau ada lagi orang duduk dakwa nak, kita kata itu satu perkara yang satu dakwaan yang perlu dia dibuktikan. Di antara sebab mengharamkan rokok, dia kata ada kaitan dengan arak. Ada kaitan dengan arak. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib. Sekarang ini mengundi nasib pun naik tarah dah tuan-tuan.
Dia tak main macam zaman dulu ambil apa ni, ambil anak panah campak, mana kalau panah ni melentang boleh pergi, panah jatuh kat ni tak boleh pergi. Sekarang ni dia main ikut alam maya pula dah. Main ikut internet pula menguji nasib ni. Macam-macam dia punya program-program yang kita ada, kita kata jangan duk main. Benda tu dia pergi kepada ramalan-ramalan yang tidak baik. Kita ingat suka-suka je. Sama juga dengan orang suka pergi jumpa Tok Bomo. Dia kata saya tak percaya ke Bomo, tapi pergi tanya saja. Boleh ke tak boleh? Dalam hadis Nabi kata, man ata'arrafan, siapa dia pergi jumpa tukar-tukar tilik, jumpa saja. 40 hari tidak diterima solat dia. Tapi kalau dia percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dia jawab ayat. Yang kita naknya innamal khamru, kaitan dia dengan arak sebagaimana yang telah disebut oleh para pengkaji. Yang kedua dia panggil rokok di antara alat yang membunuh. Allah Taala sebut dalam Quran wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Rokok adalah perkara yang buruk sebagaimana Allah Taala sebut dalam Al-Quran wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Kaedah inilah yang dipakai banyak oleh para ulama kita. Allah Taala menghalalkan benda yang baik dan mengharamkan benda yang buruk. Di situ payah kita nak buat kajian. Kita kata benda ni baik, orang lain kata tak baik. Kita kata benda ni buruk, orang ni kata tak buruk. Contoh yang paling dekat dengan kita, yang kita terkurung hampir 2 tahun dah ni, iaitulah masalah vaksin. Ambil vaksin ni, buruk ke tak buruk? Mula-mula sepakat kata setuju belaka. Tapi bila mari dah yang ketiga ni nampak macam ramai orang pening balik dah. Ini pihak doktor kena bagi penjelasan balik kepada masyarakat, beri keyakinan bahawa tidak ada mudarat benda tu. Baru orang pakat mari semula. Peringkat awal dulu mudah. Kita kempen, keluar video-video pendek pun nampak orang mudah percaya. Tapi bila mari yang kemudian ni, sebab ada juga orang lain yang terkesan dengan kemudaratan dia, maka jadi khilaf balik di situ. Maka sama juga dengan rokok, bagaimana kita nak menilai, nak kata benda ni baik ke buruk? Ada orang kata, dia ni, kalau tak isap rokok, tak ada idea. Nak kata mana kita? Tak ada idea nak cakap. Tak ada idea, tak ada semangat nak buat kerja. Kalau hal ni boleh. Ada seorang pak cik tukar rumah yang saya kenal dia. Dia tak isap rokok. Tapi dia cucu rokok duk tangan dia ni sampai habis betul. Duk situ kata isap-isap pak cik. Tak apa tak isap apa. Asap masuk dalam lidah. Dia tak payah isap dah dia. Kita kata pijak dia ni. Tak payah isap. Pakai habis gitu. Kata baik tak saya isap. Baik tak saya tak boleh. Dia kena bang. Jadi kalau orang Arab dia duk main basah bukhur, apa ni, bau wak dia tu sedap. Hak wajib ni dia tak boleh buat kerja rumah kecuali ada sebatan di tangan dia. Kita kata kalau hujah macam ni sukar bagi kita. Sebab ada orang kafir, orang yang bukan Islam, dia kata dia kalau nak buat kerja kuat dia kena minum arak. Adakah arak tu baik? Maka itulah yang para ulama kita kena buat kajian dalam hadisnya, dalam ayat Quran suratul A'raf 157 ini, wa yuhillu lahumut thayyibat, Allah Taala halalkan benda yang baik, wa yuharrim alaihil khaba'is, mengharamkan benda yang buruk. Jadi macam mana kita nak tahu? Sebab itu kalau kita kata dalam Quran Allah Taala tak sebut segala benda. Kalau sebut segala benda bukan 30 juzuk, mungkin kita ada 3000 juzuk Quran. Agak-agaknya bila kita nak baca. Jadi tak ada. Buah rambutan baik. Sedap. Mudarat tak ada. Kecuali orang kecil manis contohnya. Sikit. Maka kita letak dia di bawah kategori at-tayyibat. Mari pula buah-buah lain pula. Tak boleh ni sebab dia beracun. Letak di bawah al-khaba'is. Itu dia panggil kaedah yang dipakai oleh para ulama kita Islam. Yang keempat, dia kata rokok itu adalah pembaziran. Kita kadang-kadang rasa sedih tengok orang kampung kita miskin. Anak-anak dia nak beli makanan pun tak bagi. Tapi waktu dia pergi ke kedai, dia boleh beli rokok. Le ni sebukuh berapa harga? Lama tak tanya khabar. Berapa sebukuh Tanya ni bukan kata rokok, cuma biasa-biasa duk tengok dia atas rak kedai kan. Berapa? 17 sebuku. Ada orang itu sebuku tak cukup sehari dia. Kau cukup? 3 buku. Maknanya 3 buku 17 kali 3 berapa sehari dia punya?
RM51. Mana kalau gaji dia 100, paruh habis ke rokok dia. Pasal itulah kita kata orang-orang yang merokok ni, kalau dia mati tak ada pergi haji, dia nak jawab guana depan Tuhan esok. Habis rokok RM50 sehari, maknanya 1,500 bulan. 1,500 bulan, yalah ke 1,500? 1,500 bulan, kalau setahun berapa? Berapa setahun? Mana ahli matematik ni? Bagi akaun tak ada sini. 15,000. 17,000. Lepas dah pergi haji. Dia daftar haji tak lagi sebab alasan tak ada duit. Betul ke tidak jawab awak masalah ni? Nah, ini yang kita kena motivasi ahli-ahli perokok ni. Awak ni boleh membazir dengan benda macam ni yang tak kenyal ni, tapi daftar haji tak pergi lagi. Alasan dia miskin. Kita nak kata macam mana? Bagi anak orang merokok bukan miskin. Sebab harga rokok sudah mahal, kerajaan pula cerdik, dia kata kita tak sebi rakyat isap rokok, kita naik cukai banyak. Hak utuhnya kerajaan, hak miskinnya rakyat. Wallahu alam. Kita tak boleh kacau banyak. Baiklah, maknanya pembazir itu berlaku di situ. Kemudian di antara kesan lagi rokok menghasilkan bau yang busuk. Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa dia makan bawang. Bawang itu taklah bau kuat sangat. Itu pun la yaqrabanna masjidana. Mu jangan pergi ke masjid kecuali hilang bau tu dulu. Jadi sekarang ni ada setengah orang ni bukannya ni atas mutu nak pergi masjid, boleh lagi sebatang. Siapa di masjid pakai naik gitu dah. Allah hilang khusyuk kita. Zaman penjarakan ni okeylah sikit. Tak apa nak bang mana. Sebab itulah kata orang zaman penjarakan ni kalau musim ria pun orang tak takut nak pergi masjid. Sebab jauh kalau sedawa tu tak apa bang sangat dah. Orang isap rokok pun lagi boleh. Tapi kalau kita buat hujah ni kepada orang merokok, dia kata sedang molek. Saya baru sedar rokok, orang bel tak lagi masjid. Bolehkah dia guna saja? Lah. Bukan salah masjid, salah awak. Kenapa pergi ambil benda pada waktu itu? Maka bau dia, maka di sini kita kata kesan merokok daripada dua aspek. Yang pertama membazir, yang kedua merosakkan anggota tubuh sebagaimana yang telah dikaji oleh para pengkaji. Maka di antara langkah-langkah untuk berhenti merokok insya-Allah yang kita boleh kempen pada masyarakat. Yang pertama, elakkan dari berkata sebutan yang negatif. Biasanya kalau kita sebut bila nak berhenti rokok? Tak boleh dah. Aku ni pak mati dia isap rokok. Itu dia panggil sebutan negatif. Sebutan yang baik apa dia? Kita kata insya-Allah. Bila orang nasihat tu, terima kasihlah dia. Terima kasihlah kerana beri peringatan kepada saya. Terima kasihlah kerana sudi menyampaikan nasihat. Nah, insya-Allah kita cuba sama-sama doakan saya. Barulah nampak ada nak. Tapi biasanya tak akan jawab lagi tu. Ana haji yang terakhir sebelum PKP. Dua orang kita jumpa di seorang di Arafah, pak cik tua dah di Arafah. Isap rokok di Arafah. Bayangkan waktu wukuf. Ini yang kita duk gurau. Kita kata orang lain mari Mekah ni cari haji mabrur. Pak cik mari cari haji Marlboro. Nak juga tak? Orang lari cari haji mabrur, dia pergi cari haji Marlboro. Tak kira lah nama gapo pun, pasal nak suruh jadi ro tu bunyi tu. Haji mabrur dengan haji Marlboro. Nauzubillah. Bila kita tegur, tidak kata patut, terima kasihlah dia. Kita di Arafah ni hari wukuf pakai ihram. Dah dia celek mata kita. Siapa awak? Ai. Kata baik molek orang tua ni. Dalam Quran Tuhan sebut wala jidala fil hajj. Mu jangan kelahi dalam masa haji. Kita pun tak apalah. Labbaik Allahumma labbaik. Allah lah nak mentang dah rokok sini kak lah. Mana dia tidak menimbulkan keinsafan. Seorang lagi di Mina. Di Mina ni kita buka ihram dah. Kita dah melontar dah. Pakai cukur kepala dah. Dia duduk dekat tandas, dekat dengan tong sampah, ni isap rokok. Kita pun pegang tangan dia. Saudara, kita duduk di Mina ni. Saya tahu. Kata, kalau dia celek mata gini tu, puas hati dia tu. Saya tahu. Dia kalau tahu, kenapa isap rokok sini? Kita pun bagi motivasi. Kata saudara, kita mari daripada jauh. Inilah waktu kalau kita nak berubah, mencari ke arah kebaikan. Tengah duduk ceramah molek, dia potong. Dia kata, Haji, minta maaf dia. Tak usah cakap apa pun, saya memang tak nak berubah. Dia punya backing. Saya memang tak nak berubah. Kita kata apa? Assalamualaikum. Mana kalau kita larang lagi
gocoh di Mina. Hak sedap laginya, hak terbaru. Terbaru ni pun lepas dalam PKP dah ni. Kita anak pergi ke hospital USM. Masuk-masuk, ada seorang pemuda pakai baju t-shirt comel. Tapi macam mana jaga boleh lepas tak tahu. Terlepas pandai sekali. Dia tulis apa di baju dia? Biar putus cinta, jangan putus rokok. Jangan main. Agak-agak kalau mari hospital kita boleh masuk ke? Dengan kalau tulisan macam tu, boleh masuk? Kenapa? Terlepas daripada dia. Kita kata ambil gambar, comel, ambil gambar. Kita nak atas ke kawan-kawan kita. Biar putus cinta, jangan putus rokok. Dia punya bahasa, punya hebat sekali. Jadi kita kata, jadi langkah-langkah untuk berhenti merokok, insya-Allah kita kata yang pertama sekali kita kena letak ayat yang positif, insya-Allah kita akan boleh. Dan tempat yang paling elok untuk kita ambil masa bila? Ramadan, waktu puasa. Setengah hari kita tak isap rokok, tak mati-mati pun. Jadi kalau kita ambil peluang di sini, itulah masa yang cukup baik, cukup keemasan untuk kita mengambil. Langkah yang kedua, lakukanlah salat sunat taubat 2 rakaat dengan sepenuh taubat. Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla bahawa kita tak nak lagi benda tu. Dalam istilah yang ditulis di tepi-tepi jalan tu kan, istilah tak nak. Mana aku tak say dah, tak mau dah benda ni. Dan kita berdoa banyak-banyak menyesali pembaziran yang telah kita buat. Jauhi diri anda dari semua rakan yang merokok. Ini payah sikit. Nak jauhkan diri kita daripada orang tak merokok. Kita ustaz ni, kita tahu orang merokok tapi dia sembunyi daripada kita. Macam mana nak buat? Kalau kita marah dia rasa bukan dia. Dia bang kau tu tak lihat tak? Ni orang pergi haji ni. Kita sini kita tak tahu sangat. Di Mekah ni, puak-puak jemaah haji hok mabuk rokok ni, dia boleh buat sindiket dengan orang-orang Bangladesh hidup jaga hotel tu. Boleh. Kata gimana ni? Ya turun bawah ni tengok orang kerja. Rupanya dia turun, pergi sakokok dengan puak-puak tu di bawah. Kita masya-Allah orang lain mari Mekah jujuk pakai pergi ke Masjid Haram. Awak mari Mekah duduk turun dia panggil bedroom dalam tanah tu. Kerja dia pergi sakokok situ. Kita kata jangan. Punca daripada kawan-kawan inilah yang jadi masalah. Maka ambillah peluang dan kesempatan dengan kedatangan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi kita kata ini peluang yang baik. Kalaulah di saat orang lain semua jadi baik, takkanlah kita tak nak jadi baik juga. Di saat orang semua jadi orang juru, biarlah kita bersama dengan kumpulan orang-orang yang baik. Amat mudah jika kita sendiri yang mempermudahkannya, dan akan menjadi payah jika kita sendiri yang menyukarkannya. Kita kata itulah bila kita rasa payah, tak boleh, dia tak akan jadi boleh. Jadi kita kena buat. Sebab tu kata di ahli fikir, dia kata innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Ni bahasa Arab ni menarik. Tulis sikit kata-kata ni, dia kata innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Bala itu turun mengikut ucapan kita. Bala mari mengikut kata-kata kita. Pasal tu kalau kita nak marah ke anak kita banyak mana pun, berasak kata orang nak marah, jangan keluar perkataan yang tak baik. Bahasa budak celaka. Na'udzubillah. Mak dia kata macam tu ke anak, pada waktu itu, pada waktu saat itu, berlakunya, terbukanya pintu hijab, pintu langit, maka binasalah anak kita dengan sebab ucapan ibu atau bapa. Jangan kata. Dan kita tak boleh kata kepada orang yang lebih-lebih, sebab kita tidak tahu apakah di akhir kehidupan masing-masing. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jadi setiap orang, innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Bala itu akan mari daripada kata-kata kita. Contohnya, ni para ulama buat contoh mudah. Contoh Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub, waktu nak hantar Yusuf, kan abang-abang dia minta nak bawa Yusuf pergi ke main di padang pasir. Dia kata, mu jangan pergi. Ini akhafu an ya'kulahu zi'. Aku bimbang takut serigala makan adikmu ni. Mu leka duk main, mu tinggal adikmu sini, serigala makan. Jadi oleh kerana Nabi Yaqub cakap macam tu, Allah Subhanahu Taala hantar mari idea kepada anak-anak yang abang-abang dia ni. Oh, dia kata okeylah kalau macam tu kan, setujulah. Nah, kita pun ambil baju adik dia sembelih, ambil darah kambing, dia letak atas baju, hantar balik. Dia kata, abah,
memang Yusuf kena makan serigala. Cuma mereka tu tak cerdik sangatlah, tak cerdik benar. Baju tak cari, darah je ada. Jadi Nabi Yakub tengok dia tu, cerdiknya serigala zaman ni. Nah, dia boleh makan anak aku, baju tak cari. Kita kata budak-budak sekarang ni, kalau nak menipu biar pandai. Nah, nak menipu biar pandai. Supaya kita ajar anak lah. Nah, bila orang telefon nak minta hutang ke apa, orang yak dia telefon tu. Oh, mak tak ada rumah, ayah tak ada rumah. Jadi anak dia pun akak telefon. Hello pak cik, ya, ayah kata dia tak ada rumah. Pada muka. Jadi ayah dia kata, pandai molek yang ajar anak nipu. Dah, ajar tak pandai. Baiklah para jemaah, para peserta sekalian. Kita tengok rokok dan kaitan keimanan. Syariat Islam diturunkan oleh Allah untuk memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada manusia. Objektif atau maqasid hukum Islam ialah untuk menjaga kepentingan dan keperluan manusia di dunia serta di akhirat. Jaga kepentingan kita. Maka dalam syariat Islam dibina satu asas. Dibina dengan asas untuk membawa kebaikan dan menolak keburukan. Dia panggil jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Semua yang kita bawa, nak bawa kebaikan, tolak keburukan. Apa saja yang baik kita ambil, yang buruk kita mesti tolak. Maka 5 aspek utama, dia panggil ad-daruriyatul khamsah, yang perlu dijaga dalam kehidupan kita ini. Apa dia 5 perkara itu? Iaitu yang pertama sekali, kita kena jaga hifzuddin, jaga agama. Kemudian jaga akal, jaga harta, jaga keturunan, jaga diri. 5 perkara ini menjadi satu kewajipan dan semua manusia atas dunia ni dia kena jaga 5 perkara. Kita nak jaga nyawa. Maka langkah-langkah keselamatan kena ada. Nak jaga akal contohnya. Diharamkan arak. Sebab apa haram arak? Sebab arak itu merusakkan akal manusia. Nak jaga harta. Dia haramnya mencuri, haramnya menipu, jaga keturunan, ada perkahwinan, tidak ada perzinaan. Maka jaga nyawa, jaga agama serentak. Maka di sinilah kita panggil maqasidul Islam. Dalam maqasidul Islam, syariat Islam menjaga agama dan juga jaga kemaslahatan. Maka bila kita kaji tengok merokok bercanggah dan bertentangan dengan ajaran Islam dan maqasidus syariah, maka secara kesimpulannya dia telah merosakkan banyak perkara-perkara yang terdapat dalam perkara itu. Maka dengan ini, kesan daripada rokok menjejaskan akal dan mental, membahayakan kesihatan dan fizikal, membahayakan keselamatan diri dan orang lain, membahayakan keturunan dan mengganggu manusia lain. Sekarang ni masalah ganggu ni masalah yang orang tak perasan dia ganggu. Tak, duduk tempat orang ramai boleh isap rokok. Masuk dalam kedai ada kanak-kanak, ada orang tua pun duduk isap rokok. Kalau kita tegur celak mata lalu. Jadi kita macam mana kita nak beri banyak lagi lah kemudaratan-kemudaratan yang timbul di dalam masalah ini. Baik, saya jumpa satu makalah yang baik yang tak sempat kita nak buat letak dalam slide ni. Dia kata tanggungjawab perokok ada 8 perkara. Saya baca kepada kita sini. Yang rajin menulis tu saya dah tulis. Dia kata wajibatul mudakhinin samaniyah. Kewajipan orang merokok ni ada 8 perkara. Menarik ni hak ni. Yang pertama dia kata yajibu alaik. Wajib seorang perokok itu sembunyikan diri dia, jangan zahir kepada orang. Sebab kalau kita nak suruh berhenti. Tapi kalau dia tak mampu nak berhenti, kita nak kata macam mana? Wajib awak berhenti. Dan saya tak nak berhenti, kita kata. Kalau tak nak berhenti juga, maka kita minta kepada dia supaya jaga perkara-perkara ini dengan sembunyikan diri, jangan zahirkan kepada orang. Senyap-senyap. Jangan pergi duduk depan orang ramai. Sebab bila kita tahu dah fatwa telah mengatakan dia tu haram, maka Nabi SAW beritahu dalam hadis, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umat aku dalam keadaan baik kecuali orang yang menzahirkan maksiat. Jangan buat. Kemudian yang kedua, kewajipan yang kedua, ada muramis sajai fi qari'ati tariq. Jangan campak rokok dia tu di merata tempat. Letak di sana, campak tengah jalan ke, ataupun lebih-lebih lagi kalau rokok tu belum mati, dicampak, kan? Mula jadi membawa kepada kebakaran dan sebagainya, ataupun mengganggu orang lalu kat situ, dahlah buat sampah dengan benda yang tidak baik. Yang ketiga,
orang-orang yang tidak merokok jangan sekali-kali pergi duduk dekat dengan perokok ni, sebab nanti dia cuba nak orang yang yang tidak merokok jangan bawa anak-anak dia pergi duduk tempat orang yang merokok. Dulu baru ni sekejap timbul dah daripada kementerian ada larangan tempat awam, tapi sekarang ni nampak lega balik dah benda tu. Jadi kalau boleh kita minta balik supaya pihak kerajaan bertegas balik. Tempat orang ramai, di tempat di kedai-kedai, di stesen kereta, stesen bas, jangan ada orang duduk isap rokok situ. Ini tidak baik. Yang keempat, ingkar. Kalau kita tengok orang yang merokok sendiri pun dia tahu benda tu maksiat, dia kena ingkar dengan hati dia bahawa dia tak suka benda ni. Barulah insya-Allah mungkin satu masa nanti dia akan berhenti dengan cara yang baik. Jangan tunggu masuk hospital kena jantung baru nak berhenti. Yang kelima, jangan sekali-kali membantu orang lain yang tak merokok membekalkan rokok. Ana pernah di jemaah yang nak pergi umrah dengan haji dengan kita, dia pergi cancel dia pejabat. Dia kata, "Ustaz, ada orang mari cancel, tak ada pergi haji dengan package kita." Sebab apa? Sebab orang kata Abu Anas ni marah orang isap rokok. Siapa peringkat nak pergi haji pun cari tok syekh yang sama-sama kaki rokok dengan dia. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Dan ada tok syekh kan atas kapal terbang tu dia panggil free duty tu. Dia beli rokok banyak sekali bekalan untuk nak bawa ke jemaah dia, nak jamu. Orang panggil, orang Kelantan kata nak jamu rokok di Mekah. Kita kata banyaknya pahala rokok. Nah, orang lain jamu tamar, dia jamu rokok. Dia kata apa? Yang keenam, kalau nak juga jangan ajak orang. Isaplah rokok mana-mana dalam tandas kau, dalam yang penting tempat-tempat yang tidak mengganggukan orang lain. Yang ketujuh, kalau nak pergi masjid, gosok gigi lah dulu. Jangan pergi dengan bau-bau. InsyaAllah penjarakan sudah akan tamat. Lebih-lebih lagi pada waktu itu, jangan pergi duduk dekat dengan orang. Hilang khusyuk kita main orang tua, orang muda mari duduk main bau rokok tepi kita ni. Maka itu dia panggil kewajipan yang ketujuh. Jangan pergi kacau orang. Kewajipan yang ke-8, tarkut tadkhin ta'atul lillahi azza wa jalla. Tinggalkan rokok itu adalah satu ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Ini dia panggil 8 kewajipan yang kita kena kemukakan kepada orang-orang yang merokok. Mudah-mudahan mereka akan insaf dan sedar. Jadi para jemaah sekalian, itulah perbincangan kita, nafas baru menjelang Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua insya-Allah. Sebab dalam risalah yang saya bagi tu, risalah tentang Ramadan, tuan-tuan boleh baca di sini. Dan anda tengok dalam tentatif kita ada 2 lagi kuliah kan, tentang persiapan Ramadan. Maka kita tak masuklah tajuk ini. Cuma anda beri risalah ini mudah-mudahan menjadi panduan ataupun garis panduan untuk kita perbanyakkan ibadat kita pada bulan yang mulia ini insya-Allah. Maka saya simpulkan, dari perbahasan ini jelas kepada kita bahawa rokok adalah satu yang haram. Terutama sekali rokok-rokok tersebut adalah rokok yang banyak memberi sokongan ekonomi kepada puak-puak Zionis dan juga puak-puak kafir yang mengancam umat Islam. Akal yang rasional akan menolak rokok kerana ia bukan sahaja memberi kesan buruk terhadap akal fikiran, tubuh badan, diri sendiri dan keluarga, orang ramai dan masyarakat, bahkan terhadap iman dan negara. Maka dengan itu, sekiranya ada lagi masa, moderator boleh buka soalan. Kalau sudah tamat saya punya pembentangan, kita ucap terima kasih kepada pihak Lejnah Hospital Sultan Ismail Petra ini kerana memberi peluang untuk saya bercakap sepatah dua dalam tajuk yang diberikan. Wallahu a'lam. Tak bunyi. Tes. Ada suara pertanyaan atau suara soalan boleh diajukan? Silakan. Jelas belakang atau tidak? Ya, Alhamdulillah. Sebabnya orang kata kalau kita ceramah ni orang tak tanya tu 2 sebab dia kata. Sebab yang pertama dia faham belaka. Sebab yang kedua tak faham belaka. Jadi
Puak kita hodok sini, ni tajuk dia dah sebenarnya. Cuma orang panggil nak memperkemaskan. Kalau skru kat orang baji lah. Masa moga orang hospital ni pahal belakang dah. Alhamdulillah. Baiklah. Ada salah. Kalau tak ada, tak ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ada pula. Difahamkan bahawa kalau di Majlis Agama Islam Kelantan ni tak fatwa rokok sebagai haram. Jadi kebanyakan merokok ni menggunakan alasan seperti itulah untuk merokok. Jadi apa pandangan Ustaz? Macam mana di Malaysia? Di Malaysia ni fatwa tu memang haram untuk merokok. Tapi di Kelantan ni, negeri Kelantan ni tak ada. Macam tu tadi di Perlis, di Perak kan, fatwa ni hukumnya haram. Tapi Kelantan ni masih lagi tak ada hukum haram lah untuk merokok. Itu dari sudut warta saja, dari sudut wakta. Tapi dari sudut hukumnya satu jelah. Kalau dah yang muzakarah tu pun orang kita pergi juga. Kan? Jadi kita kata tak bolehlah buat alasan bahawa oleh kerana negeri kita tak warta maka rokok jadi tak haram lah. Dia tak ada sempadan sebenarnya. Sebab itulah kita lebih suka menggunakan warta keputusan muzakarah kebangsaan. Maknanya satu Malaysia. Cuma oleh kerana undang-undang negara Malaysia ni dia panggil undang-undang setiap negeri itu ada penguasa agama dia. Kerana itu SOP pun berbeza-beza. Nah, masuk waktu kita COVID ni macam-macam kan. Ada negeri solat jemaah 4 orang. Ada negeri 12. Ada negeri yang 20. Ada yang tak boleh masuk kalau tak cukup vaksin. Macam-macam dia punya syarat. Budak-budak nanti 50 tahun lagi mungkin masuk dalam silibus sekolah. Satu masa dulu vaksin adalah merupakan syarat hadir ke masjid. Kita nak kata apa? Jadi sebenarnya dalam bahasa hadis dia kata istafti nafsak. Tanyalah diri kamu. Tentang kita tahu ulama dah sebut dah haram. Kalau ulama Malaysia tak kata haram pun benda tu sudah diputuskan oleh ulama peringkat antarabangsa. Kita kata majma' fiqhi. Mana keputusan akademik fiqh antarabangsa yang dihadiri oleh seluruh wakil-wakil negara Islam seluruh dunia hadir bersidang, mereka putuskan. Tapi Malaysia tak ambil. Kita kata warak kita lah, keputusan kita peganglah kepada keputusan yang dibuat oleh para ulama Islam itu, wallahu alam. Nah, cuma dalam masalah akta ni dia beza masalah warta tak warta ni, jabat agama boleh ambil tindakan ke tidak. Itu je yang membezakan. Mana kita kata negeri ni tak warta benda ni. Jadi mungkin pejabat agama tak boleh ambil. Tapi KKM dia bawa akta dia boleh ambil. Jadi kita ada dua sekarang ni. Pasal itulah waktu COVID ni ada dua. MKN dah benarkan contohnya. Tapi penguasa agama tak benar. Tak lagi juga masjid kita. Begitulah orang panggil dunia akhir zaman ni banyak dia punya percanggahan di dalam masalah hukum. Wallahu alam.